Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Mang Belaga. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimin muslimat, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala, yang mana kita sambung bab puasa yang kita baca pada ataupun malam tadi. Kita sampai kepada perbincangan kata Imam Nawawi, faslun an-niyyatu syartul lis-shaum. Faslun ai hada faslun, ini adalah suatu fasal. An-niyyatu syartul lis-shaum. Niat itu ialah syarat bagi puasa. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ma la budda minhu. Ma la budda minhu. Maksudnya perkara yang mesti dilakukan. Sebab mengikut mazhab Imam Syafi'i, niat dia termasuk dalam rukun, bukan dia termasuk dalam syarat. Jadi oleh kerana mengikut mazhab Imam Syafi'i bahawasanya niat adalah rukun bukan syarat kepada ibadat puasa, maka perkataan syarat di sini bukanlah yang dimaksudkan dengan syarat yang diistilahkan oleh ulama, iaitu perkara yang di luar bagi mahiyah sesuatu, di luar bagi hakikat sesuatu. Maksudnya dia berada di luar hakikat puasa. Bukan begitu. Syarat ni adalah perkara yang mesti dilakukan. Okey, an-niyyatu syartul lis-shaum. Niat ialah syarat bagi puasa. Maksudnya ibadat puasa perlu kepada niat. Orang yang tidak berniat untuk melakukan ibadat puasa, maka tidak sah puasanya. Kata dia, baik, wa yushtaratu li fardhihi, dan disyaratkan bagi fardunya fardu as-shaum. Dia puasa, dia ada puasa fardu dan ada puasa sunat. Puasa fardu, ada puasa fardu Ramadan. Ada puasa fardu nazar ataupun puasa wajib nazar. Ada puasa wajib kerana kafarah. Dia adalah pembahagian puasa wajib. Baik. Manakala puasa sunat, dia ada pembahagian dia pula. Ada puasa sunat yang berulang dengan berulangnya tahun. Contoh puasa pada hari Arafah. Ada puasa sunat yang berulang dengan berulang pada setiap bulan. Contoh puasa 3 hari yang dikenali sebagai hari cerah, 13, 14, 15 daripada bulan Islam. Dan ada puasa yang berulang dengan setiap minggu ada, iaitu puasa Isnin, Khamis. Okey, itu puasa sunat. Puasa fardu antaranya puasa Ramadan. Disyaratkan bagi fardunya fardu as-shaum, sama ada Ramadan ataupun selain daripada Ramadan, disyaratkan at-tabiit. At-tabiit ini maksudnya meletakkan, menjatuhkan niat pada malam hari. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Sesiapa yang tidak meletakkan niat pada malam hari, niat berpuasa, maka sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi maka di sini kata ulama, puasa fardu disyaratkan tabiit. Disyaratkan tabiit, tabiit maksudnya meletakkan niat pada malam hari. Dia malam, dia bermula daripada terbenam matahari. Penghujung malam ialah setelah daripada keluar fajar. Jadi daripada terbenam matahari hingga kepada sebelum keluar fajar, di mana sahaja kita niat, maka sudah memadai. Ini masalah puasa fardu. Dia berbeza puasa sunat. Puasa sunat tidak disyaratkan tabiit.
Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Puasa sunat tidak disyaratkan tabid. Maksudnya, puasa sunat boleh dilakukan pada siang hari. Tetapi dengan syarat sebelum daripada gelincir. Jadi perbezaan di antara niat, masa niat puasa wajib dengan puasa sunat adalah perbezaannya pada penghujung. Manakala permulaan sama. Permulaan ni maksudnya apabila masuk je malam, maka masuk dah waktu niat puasa. Sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Manakala penghujung waktu niat adalah untuk puasa fardu sebelum daripada keluar fajar. Jadi bermakna tidak memadai yang tidak sah niat puasa fardu pada siang hari. Manakala puasa sunat dibolehkan berniat pada siang hari sebab penghujung ni adalah siang hari dengan syarat sebelum daripada gelincir matahari. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Baik. Jadi dikata wa yushtaratu li fardhihi at-tabyid, dan disyaratkan bagi fardunya, fardu as-saum at-tabyid. Maksudnya meletakkan niat pada malam hari. Okey. Katakanlah seorang tu selepas daripada keluar fajar dia nak puasa fardu tapi dia belum lagi berniat, maka kata ulama tak jadi dah puasa dia pada hari tersebut. Tak jadi dah. Wajib dia kena qada balik sebab habis dah masa niat. Yang pertama. Yang keduanya, kalau dia bangun daripada tidur, dia pun syok, siang hari ke malam, siang hari maksudnya keluar fajar ke dok lagi, keluar fajar ke dok lagi, sudahlah. Keluar fajar ke dok lagi, maka dia syok. Maka kata ulama tak jadi dah niat pada ketika itu sebab tidak ada azam masa nak niat, dia syok. Niat saat itu masih lagi, maksudnya waktu tu masih lagi ada ataupun tidak. Maka ketika dia ragu-ragu, maka tak jadi niat dia. Baik, berbeza dengan masalah dia niat. Lepas daripada dia niat, selesai dah dia niat, dia pun syok. Keluar fajar ke tak lagi? Tengok, mula-mula dia niat. Lepas tu dia syok. Keluar fajar, kedak lagi, maka hal tu tidak menjadi masalah kerana pada asalnya, kira-kira asalnya adalah malam. Okey, boleh faham kan? Al-aslu baqa'ul lail. Asal masih lagi kira malam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia ada perbezaan. Sekarang ni tengok. Yang pertama, dia tak niat lagi. Cuma masa dia syok, ni keluar fajar ke masih lagi malang? Tengok luar gelap katu sebab hujan lebat. Jadi tak tahu keluar fajar ke tak lagi. Cuma zaman kita lah ni mudah sebab kita pakai takwim kan. Cuma ni ketika kita kata tidak ada, kita tak tahu takwim lah ni lagu mana, jam pun tak ada. Tengok luar tu gelap katu. Sudah. Keluar fajar ke tak lagi? Aku nak niat lagi malang ni. Nak puasa Ramadan ni. Maka tak jadi dah niat dia. Sebab dia niat ketika tu dalam keadaan dia syok malam hari. Baik. Niat tak jadi. Maksudnya pada hari tersebut dalam mazhab Imam Syafi'i dikirakan puasa fardu dia tidak sah. Berbeza dengan niat dah. Dia niat dah. Aku puasa fardu Ramadan esok. Lepas daripada dia niat, maka dia syok. Tengok. Dia niat dah. Lepas tu baru dia syok. Tadi masa dia niat tu dia syok. Dua perkara yang berbeza. Ni dia niat dah, lepas tu dia syok. Dia syok kan malang kedok lagi malang kedok lagi malang kedok lagi maksudnya malang ke siang lagi malang ke siang lagi keluar fajar kedok lagi Okey, kata ulama sah. Puasa dia sah, niat dia sah kerana asal masih lagi kekal malam. Baik. Habis. Wasahihu annahu la yushtaratu an-nisfu al-akhiru min al-lail. Pandangan yang sahihnya bahawasanya apabila kata sahih kita faham dah masalah ni berlaku khilaf. Pandangan yang sahihnya bahawasanya tidak disyaratkan an-nisful akhiru min al-lail. Tidak disyaratkan separuh yang akhir daripada malam. Maksudnya, adakah disyaratkan kita kena menjatuhkan niat pada malam hari setelah daripada masuk 1/2 malam? Kalau tepat kita lebih kurang dalam
pukul 12.30. Syarat mesti kena pukul 12.30 ke atas baru boleh niat, ataupun tidak disyaratkan. Baik, pandangan hak yang mu'tamad dia, yang sahihnya adalah tidak disyaratkan. Namun ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan disyaratkan. Maksudnya mesti nak niat saat itu selepas daripada masuk 1/2 malam. Sebelum daripada masuk 1/2 malam tidak memadai niat. Okey. Jadi meletakkan niat pada malam hari adalah perkara yang disepakati oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bagi puasa fardu. Cuma permulaan dia. Permulaan bila permulaan niat, pandangan mu'tamad bermula daripada terbenam matahari untuk puasa pada keesokan hari. Namun ada pandangan yang kedua, muqabil pandangan yang sahih, iaitu pandangan yang dhaif, adalah disyaratkan niat saat itu setelah daripada masuk 1/2 malam. Maksudnya permulaan masa niat adalah setelah daripada masuk 1/2 malam. Habis. Dan begitu juga pandangan yang sahihnya wa annahu, atas pada annahu la yushtaratu, was sahihu annahu, dan pandangan yang sahihnya bahawasanya la yadurrul aklu. Kalau kita belajar ilmu nahu, annahu hu tu dipanggil al-hala wasya'n. Sahih annahu bahawasanya al-hala wasya'n. Dia hu dhamir, isim dhamir yang ada yang berhubung dengan anna tu, isim kepada anna tu, kadang-kadang dia ada marji' dia, yang mana marji' dia saat itu disebutkan sebelum daripada dia, atau kalau tidak disebut pun kita dapat faham daripada apa yang sebelum daripada dia. Dan kadang-kadang marji' dia, kadang-kadang marji' dia saat itu dia merujuk kepada jumlah selepas daripada dia. Kalau marji' dia merujuk kepada jumlah selepas daripada dia, maka hu tu dia panggil al-hala wasya'n. Tu orang belajar ilmu nahwu dia kena faham lah. Tu dia panggil al-hala wasya'n. Kalau ha dia panggil dhamir al-qissah, tu istilah yang digunakan oleh ulama nahwu. Jadi kita ada dhamir al-qissah dan kita ada al-hala wasya'n. Dia cara untuk kita tahu al-hala wasya'n, kita tengok khabar kepada annahu, yang mana khabar dia jumlah, yang mana fa'il dia ataupun na'ib fa'il dia adalah isim zahir. Kebiasaan begitu. Tengok la yushtaratu khabar bagi anna, an-nisfu na'ib fa'il dia isim zahir. Maka hu tu adalah al-hala wasya'n. Kebiasaan begitu. Wa annahu, dan bahawasanya la yadurrul aklu, tidak memberi mudarat oleh makan, wal jima'u, dan berjima' ba'daha ba'dan niyyah. Maksudnya, katakanlah dalam pukul 10 dia niat untuk puasa pada keesokan harinya. Adakah lepas daripada niat tu dia tidak boleh dah melakukan perkara yang menafikan puasa ataupun tidak disyaratkan? Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak disyaratkan. Maksudnya selepas daripada dia niat, walaupun dia melakukan perkara yang menafikan puasa sekalipun, sah niat dia. Tidak perlu dia mentajdidkan niat. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, lepas daripada dia niat, tiba-tiba dia melakukan perkara yang menafikan puasa, maka setelah daripada tu wajib dia kena mentajdidkan balik niat dia. Kan kita niat untuk berpuasa pada besok keesokan hari dalam pukul 11 malam. Sebagai contoh. Maka lepas kita niat saat itu, kita minum air, kita makan nasi pula, orang yang ada isteri bersetubuh pula lepas daripada tu, adakah niat saat itu terbatal ataupun tidak? Sebahagian ulama kata terbatal. Sebahagian ulama kata tak. Pandangan mu'tamad tak. Makan, minum, jima' selepas daripada niat, dia tidak membatalkan niat tersebut. Namun sebaik-baiknya adalah membaharukan balik niat setelah daripada makan. Itu yang paling comel lah. Baik. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, makan, minum, jima' setelah daripada niat, ia tidak membatalkan niat. Yang membatalkan niat dulu. Yang pertamanya, istilah dia nama dia rafdun niyyah. Yang keduanya adalah murtad ataupun riddah, wal'iyadha billah. Wal'iyadha billah. Na'udhu billahi min dhalik. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala dinik ya muqallibal qulub. Tak ingat. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Baik. Jadi hak yang membatalkan niat adalah rafdun niyyah. Rafdun niyyah ni maksudnya dia tolak niat. Sebelum katalah kalau pukul 10 dia niat, aku nak puasa esok hari, lepas daripada niat dia kata, yang dia puasa. Okey, itu dipanggil dia menolak niat. Maka apabila dia menolak niat, maka batal dah niat tersebut,
wajib dia kena memperbaharukan balik niat untuk dia berpuasa pada kebesokan harinya. Begitu juga ridah. Ridah ia membatalkan niat. Jadi lepas daripada niat berlaku murtad wal'iyadzubillah. Lepas tu dia pun bertaubat balik, dia mengucap 2 kalimah syahadah balik. Untuk dia puasa pada keesokan harinya wajib dia kena memperbaharukan niat semula. 2. Yang ketiganya wa annahu. Dia ataf pada kata annahu tadi. Dan wa annahu la yajibu tajdidu idza nama thumma tanabbah. Tidak wajib mentajdidkan niat apabila tidur ia thumma tanabbaha, kemudian bangun ia. Bangun ni sebelum daripada keluar fajar. Kalau dia bangun, dia tidur lepas daripada niat, dia pun tidur, dia bangun, keluar fajar dah baru dia bangun. Hak tu sepakat ulama mengatakan tak wajib tajdid. Hak ni masalah berlaku khilaf ni adalah ketika dia niat, lepas daripada niat dia tidur, tiba-tiba dia bangun untuk bersahur. Dalam masa tempoh untuk habis waktu, maksud waktu berpuasa katakanlah masih lagi berbaki sejam ataupun setengah jam. Adakah ketika dia bangun daripada tidur saat ni tu wajib dia kena tajdidkan balik niat dia ataupun memada dengan niat dulu? Okey, di sini berlaku khilaf. Pandangan yang sahihnya tidak wajib dia tajdid niat, bahkan memadai niat yang dilakukan sebelum daripada tidur. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya wajib dia kena tajdidkan balik niat dia. Baik. Seterusnya katanya wa yasihhu an-naflu bi niyyatin qabla az-zawal. Tadi dia kata benda yushtaratu fi fardhihi at-tabi. Disyaratkan pada fardunya tabi. Jadi bermakna hak yang sunat tidak disyaratkan tabi. Dan hak yang disunatkan kalau puasa sunat benda hak yang bagaimanakah waktu niat dia? Katanya wa yasihhu an-naflu, dan sah puasa sunat bi niyyatin qabla az-zawal, dengan niat sebelum daripada gelincir. Kenapakah puasa sunat sah niat pada siang hari dan disyaratkan sebelum daripada gelincir? Kerana dalam hadis ketika Nabi SAW balik ke rumah dia, Rasul tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, hal indakum min ghada? Adakah ada di sisi kamu makanan ghada? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, kamu tak ada. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu aku puasa. Jadi bermakna Rasul baru berniat untuk berpuasa. Sebab masa Rasul keluar daripada masjid, balik ke rumah, dalam hasrat hati Rasul untuk tidak berpuasa. Sebab itulah dia tanya, makanan ada ke tak? Apabila jawapan daripada Aisyah bahawasanya makanan tak ada, maka ketika tu barulah Rasulullah SAW berniat untuk berpuasa. Okey, itu yang pertama. Jadi bermakna niat puasa sunat, sebab puasa sunat boleh dilakukan pada siang hari. Kenapa kau disyaratkan sebelum daripada zawal? Kerana dalam hadis tersebut menyebut perkataan ghadak. Ghadak ni adalah makanan yang dimakan sebelum daripada zawal. Makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum daripada zawal, sebelum daripada gelincir matahari. Maka sebab itulah ulama kata disyaratkan niat sebelum daripada gelincir. Okey. Begitu juga untuk memastikan bahawasanya dia tidak makan dan tidak minum berserta dengan niat lebih banyak daripada masa dia makan dan minum tanpa dia niat. Okey, maksud dia benda. Katakanlah kalau dia niat baru pukul 10 dia niat. Jadi bermakna daripada pukul 10 sampai ke terbenang matahari, dia lebih banyak dia tidak makan, tidak minum bersama dengan niat untuk berpuasa berbanding dengan tidak banyak tempoh tersebut. Sebab kalau daripada keluar fajar hingga pukul 10 saat itu, sikitlah berbanding daripada pukul 10 hingga kepada terbenang matahari. Biar banyak kedudukan dia puasa saat itu banyak bersama dengan niat berbanding dengan yang tidak ada niat. Sebab itulah disyarat sebelum daripada gelincir. Apabila gelincir, tak boleh dah nak niat untuk puasa sunat abidah waktu dia. Ini mengikut pandangan mu'tamad. Tetapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, wa kadza ba'dahu fi qaulin.
Dan seperti ini selepas daripadanya zawal pada satu pandangan. Maksudnya ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i tapi pandangan dhaif, bahawasanya walaupun setelah daripada gelincir matahari masih lagi boleh berniat. Dia dalam pukul 2 tengah 2 petang saat itu duduk makan lagi. Atas pandangan yang kedua kata boleh niat. Baik, tapi bukan pandangan mu'tamad. Cuma bagi orang yang nak berniat pada siang hari untuk puasa sunat, kena pastikan sebelum daripada dia berniat, selepas daripada keluar fajar, sebelum daripada dia berniat, dia tidak melakukan perkara-perkara yang menafikan puasa. Sebagai contoh, pernah makan dah, minum dah. Kalau makan 4 huyuk dah. Jadi pagi tadi tu bahan dah. Pukul 7-nya bahan dah sepinggang nasi. Pukul 8 bahan pula. Pukul 9 bahan pula. Pukul 10 bahan pula. Jadi dia pun kenyang macam ke bocah akan duduk akan dah hari ni. Sebelum gelicir pakai niat dulu pakai puasa. Sebentar gitu. Tak boleh lah. Jadi sebab dia telah melakukan benda perkara yang menafikan puasa sebelum daripada berniat, setelah daripada masuk waktu berpuasa. Kabir. Was-sahihu ishtiratu husuli syarti as-shaum min awwalin nahar. Dan pandangan yang sahih adalah disyaratkan hasil terjadi berlaku syarat puasa daripada permulaan siang hari. Ni bagi orang yang nak niat pada siang hari. Mesti kena hasil syarat puasa daripada awal siang hari. Maksudnya dia tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, habis. Katanya wajibut ta'yinu fil fardi, dan wajib menentukan ta'yin pada puasa fardu. Puasa fardu wajib kena ta'yinkan, kena tentukan. Kerana benda puasa fardu wajib kena tentukan? Kerana puasa fardu, puasa Ramadan, dia diidafakkan, disandarkan kepada waktu. Tengok, puasa Ramadan, siyamu Ramadan, saumu Ramadan. Ramadan ni kan bulan. Oleh kerana diidafakkan kepada waktu, maka benda yang wajib, yang disandarkan kepada waktu, mesti kena ta'yin. Jadi kena saja aku puasa Ramadan. Kena begitu dalam niat dia. Niat ni maksudnya ada kehendak dalam hati. Jadi pada malam hari dalam hati dia nak puasa Ramadan. Nak puasa Ramadan. Gitu. Betul? Nak puasa Ramadan, maka sudah memadai. Wajib ta'yin niat pada fardu. Wa kamalu ta'yin, dan hak yang paling sempurnanya. Kamaluhu, hak yang sempurnanya ta'yin. Lagu mana kamalu ta'yin? Kamalu ta'yin fi Ramadan, pada puasa Ramadan adalah kamaluhu mubtada an yanwiya khabar. Bahawa berniatlah ia, kembali kepada soalan, sauma ghadin, puasa kebesokan hari, an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Baca gitu. An ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Menunaikan fardu Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling sempurnanya. Yang sempurna gitulah. Wa fil ada'i wal fardiyyati wal idafati ila Allah Ta'ala al-khilaf al-madhkuru fi salati. Wa fil ada'i khabar muqaddam, al-khilaf al-madhkur mubtada muakhar. Dan pada adat, maksudnya berniat adat. Adat ni tunai. Adakah mesti puasa tunai kena niat tunai, puasa qada kena niat qada? Wal fardiyah, niat fardiyah. Puasa fardu kena niat fardu. Wal idafati ila Allah, dan idafah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah, kena niat ada kerana Allah. Hak tu khilaf, perselisihan, al-madhkuru, yang disebut fi shalah, dalam sembahyang. Jadi ada khilaf yang disebutkan dalam sembahyang. Baik, dalam masalah sembahyang tidak diwajibkan niat adab. Begitu juga puasa tidak diwajibkan niat adab. Niat adab tidak diwajibkan. Begitu juga sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam ibadat puasa tidak diwajibkan kita sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak wajib kita niat kerana Allah Ta'ala. Maksudnya sah walaupun dia niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanglah puasa saat itu kita kena ikhlas untuk Allah, tapi maksudnya memasukkan kerana Allah Ta'ala dalam niat saat itu, adakah menjadi syarat? Sekira-kira kalau dia tidak kata lagu tu, tidak niat lagu tu, tak sah puasa dia.
Pandangan mu'tamad tidak disyaratkan. Baik. Begitu juga masalah al-fardiyah. Yang mana al-fardiyah mengikut, kalau dalam bab semayang dulu, wajib kena niat fardiyah. Wajib kena ta'arrud, kena niat fardiyah, fardu, zuhur. Tapi dalam masalah puasa, kalau tengok pada zahirnya, mesti jugalah kena niat fardiyah. Sebab dia kata khilaf yang berlaku dalam semayang. Sedangkan apa hak yang ditasahih oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Begitu juga ini adalah pandangan majoriti ulama, dan pandangan ini sebenarnya adalah pandangan mu'tamad. Dalam bab puasa, dalam masalah puasa tidak disyaratkan fardiyah, kerana puasa Ramadan daripada orang balik tidak mungkin berlaku melainkan puasa tersebut fardu. Dia berbeza dengan sembahyang. Sembahyang mungkin sunat. Contoh sembahyang mu'adah, sembahyang yang diulangkan. Baik. Jadi pada siang hari Ramadan dia tidak mungkin berlaku puasa Ramadan tersebut melainkan puasa itu adalah puasa fardu. Sebab itulah masalah al-fardiyah tidak disyaratkan dalam puasa Ramadan, dalam niat puasa Ramadan, tetapi al-fardiyah disyaratkan dalam niat sembahyang fardu. Okey, habis. Wasahihu annahu la yushtaratu ta'yinus sanah. Sahihnya bahawasanya tidak disyaratkan menentukan sanah. Tidak disyaratkan menentukan sanah. Tahun ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan tahun ini menentukan tahun. Tidak disyaratkan. Okey, habis. Seterusnya katanya walau nawa lailatal thalathina min sya'bana sawma ghadin an ramadana in kana minhu fa kana minhu lam yaqa' anhu. Maksudnya sekiranya seorang tu berniat pada malam 30 daripada bulan Sya'ban. Jadi pada malam 30 daripada bulan Sya'ban, dia niat puasa kebesokan harinya daripada Ramadan jika adalah besok saat itu daripada Ramadan. Jadi niat pada malam tu, aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, kalau esok tu bulan Ramadan. Baik. Lepas tu esok saat ni tu, memang dia berpuasa sungguh lah. Dan ternyata selepas daripada tu, bahawasanya keesokan tu memang daripada bulan Ramadan. Katanya lam yaqa' anhu. Mana? Lam yaqa' anhu, tidak jatuhlah ia puasa tersebut anhu daripadanya Ramadan. Tak jadi. Puasa tersebut tak jadi. Walaupun kebesokan saat itu daripada bulan Ramadan sungguh. Tak jadi. Baik. Sebab dia tak jadi, sebab dia saat itu, ketika dia berniat tu dia syok. Esok saat ni tu, betul tak orang Ramadan dia syok. Apabila dia syok, maka ketika tu niat dia tidak ada jazimah. Tidak putus niat. Apabila tidak putus, maka tidak sah niat tersebut. Baik. Sekali lagi. Jadi orang ni, sekarang ni kita bulan Sya'ban mungkin 29, mungkin 30. Mungkin 29, mungkin 30. Jadi apa yang Nabi SAW menyebut, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Mungkin kena puasa kerana melihat anak bulan, kena berbuka kerana melihat anak bulan. Kalau sekiranya ditutupi awang di atas kamu, maka sempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Baik, jadi 29 Sya'ban, malam ke 30 Sya'ban, mungkin 30 Sya'ban dan mungkin 1 Ramadan. Dia pun tak tahu esok Ramadan ke tak, tak tahu. Mungkin esok Ramadan, mungkin tak tahu, dia tak tahu. Dia pun niat awalnya, dia niat, saja aku puasa Ramadan esok, kalau sekiranya esok tu daripada Ramadan. Dia niat begitu. Tiba-tiba esok dia puasa sungguh dan memang betul jatuh Ramadan. Maka kata ulama tidak sah puasa tersebut daripada Ramadan, tak jadi. Mesti dia kena qada balik. Sebab apa? Sebab bab niat. Sebab apa bab niat? Kerana tidak ada jazim, tidak ada jazam ketika dia niat. Dia tidak jazam, dia ragu-ragu esok Ramadan ke tak. Sedangkan di antara syarat niat mesti kena jazam.
Dia kena putuskan. Ni kalau daripada Ramadan puasa lah. Itu tidak jazam. Sebab itulah tidak sah niat dia. Okay, habis. إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. Melainkan apabila dia i'tiqad kaunahu kauna ghadin, keadaan esok hari saat itu minhu min Ramadan. Kalau dia i'tiqad, dia pegang memang esok daripada bulan Ramadan. Dia i'tiqad saat itu esok bulan Ramadan biqauli man yathiqu bih, dengan perkataan mereka hak yang dia percaya dengannya, dengan man, orang hak yang dia percayalah, perkataan orang yang dia percaya. Contoh min abdin, hamba. Dia percaya kepada hamba. Awi mur'atin, ataupun perempuan. Aw sibyanin rusyada, ataupun beberapa orang kanak-kanak yang cerdik. Ni kita nak faham masalah ni, kita kena faham masalah lain. Kita kena faham masalah yang sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni, yang kita bincang malam tadi, dia sabit bulan Ramadan dengan subut am, sabit yang umum. Maksudnya kalau ada benda ni, berlaku benda ni, semua wajib kena puasa berlaku. Sabit bulan Ramadan dengan subut yang am, dengan dua perkara. Yang pertamanya nampak anak bulan. Okey, nampak? Yang keduanya adalah cukup bulan Syaban sebanyak 30 hari. Baik. Nampak anak bulan, disyaratkan orang yang nampak anak bulan tu seorang yang adil. Orang yang adil ni kena adil pada bab syahadah. Manakala adil pada bab riwayat, tidak boleh diterima. Okey, adil dalam bab syahadah, yang pertamanya mesti kena Islam. Yang kedua mesti kena berakal. Yang ketiga mesti kena balik. Yang keempat mesti kena lelaki. Yang kelima mesti merdeka. Ini dipanggil adil dalam bab syahadah. Baik, jelas. Jadi kalau orang puang nampak anak bulan, orang puang nampak anak bulan, orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Orang puang tu wajib dia kena berpuasa. Sebab Allah Ta'ala kabur dalam Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Man, barang siapa, umum, min siyagil umum, laki ke puang, yang menyaksi dari kalangan kamu anak bulan, maka wajib dia kena puasa. Okey, dia kena puasa. Dan orang yang percaya kepada dia kena puasa. Dia pergi kabur, mak orang puan tu dia kaburkan anak dia. Anak dia percayalah ke mak dia. Faham? Mak dia thiqah lah nisbah kepada dia. Mak dia nak tahu, mak dia tahu juga. Baik, maka orang tu wajib dia kena puasa. Ni dipanggil dia sabit kewajipan puasa Ramadan, tapi yang khusus. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada sabit yang umum, ada sabit yang khusus. Kewajipan Ramadan diwajibkan kepada dia, walaupun orang lain tak puasa. Baik, itu biqauli man yathiqu bihi min abdin. Abdin ni dia panggil adil dalam bab riwayat, tapi tidak adil dalam bab syahadah. Tapi percaya. Maka bila dia percaya, wajib dia kena berpuasa. Jadi dia berpegang esok saat itu daripada Ramadan dengan perkataan golongan yang dinamakan sebagai adil dalam bab riwayat, bukan dalam bab syahadah. Maka ketika tu tak ada masalah, sebab ada jazam dah dalam niat dia. Sebab dia pegang kata esok adalah Ramadan. Tapi kena ingat, pegang esok Ramadan saat ni tu mesti kena ada sandaran. Sandaran sekurang-kurangnya adalah sandaran perkataan orang yang dia percaya. Okay, habis. Katanya walau nawa lailatal 30 min Ramadan sawma ghadin in kana min Ramadan ajza'ahu in kana minhu. Sekiranya berniatlah ia seorang pada malam 30 daripada Ramadan. Saat ni 30 daripada bulan Syakban. Ni 30 Ramadan. Malam 30 Ramadan. Mungkin tak malam 30 esok saat ni tu 1 Syawal? Mungkin. Dan mungkin tak 30 Ramadan? Mungkin. Pada malam 30 Ramadan, dia berniat sauma ghadin, puasa pada besok hari. Malam tu dia niat. Saja aku puasa Ramadan kebesokannya. In kana minhu, jika adalah ia, kembali kepada esok. Min Ramadan, daripada Ramadan. Kalau esok Ramadan, maka aku puasa Ramadan. Tidak jelas esok Ramadan ke 1 Syawal. Tapi niat gitu. Esok Ramadan, maka aku puasa daripada Ramadan.
Saja aku puasa esok hari daripada Ramadan jika esok tu daripada Ramadan. Dan esok dia puasa. Dan ternyata esok saat itu memang daripada Ramadan. Katanya ajza'ahu, memadalah ia akan dia. Maksudnya memada puasa tersebut. Sah puasa dia. Tapi cara ingkana minhu jika adalah ia ghad saat itu, kebesokan saat itu, minhu min Ramadan. Kalau esok memang betul daripada Ramadan, sah puasa dia. Sebab dia sah puasa dia. Hak tadi dah sah ni sah. Hak tadi kan malang 30 Syaban kan. Kau niat kalau esok Ramadan aku puasa Ramadan. Tak sah tu. Okey, boleh faham. Hak ni malang 30 Ramadan, tadi 30 Syaban kan. Kalau esok Ramadan maka aku puasa daripada Ramadan. Sah ni. Beza lagu mana? Bezanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni dia duduk dalam bulan Ramadan. Syawal ni baru datang. Asalnya Ramadan. Okey, boleh faham kan? Gerti tak ke? Asal Ramadan ni. Jadi sekarang ni dia berada dalam Ramadan. Syawal baru datang. Syawal ni esok Syawal ke tak? Ketika kita berlaku syok lagu tu, ya ke tak? Tak. Tak gitu. Faham tak ke? Al-aslu baqa'ur Ramadan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal kekal benda yang telah ada di atas benda yang telah ada. Jadi bermakna esok saat ni tu lebih kuat Ramadan sebab dia syok Syawal ke tak lagi, sedangkan dia berada pada Ramadan. Asalnya kekal Ramadan di atas keadaan di Ramadan. Okey, sebab tu sah. Jelas tak? Perbezaan di antara tadi dengan ni. Nampak? Jadi katanya walau ishtabaha sama syahran bil ijtihad. Sekiranya kesamaran ia tidak jelas. Masuk Ramadan ke tak? Ni bagi orang yang dikurung dalam satu tempat. Sudahlah. Dia dikurung pada bulan Syakban siang malam tak tahu. Masuk Ramadan ke tak lagi ya. Maka wajib dia kena berijtihad. Sama berpuasalah ia syahran sebulan bil ijtihad, dengan ijtihad. Dia kena ijtihad siang hari, kena berijtihad start daripada mana sampai ke mana, kena berijtihad. Lepas daripada dia puasa cukup sebulan, fa in wafaqa ma ba'da Ramadan ajza'ah. Jika bertepatanglah ia puasa dia selama sebulan saat ni, barang yang selepas daripada Ramadan, lepas daripada selesai nyata, aku puasa saat ni bulan Zulhijjah dah. Masa bulan Ramadan saat ni tu tak puasa. Puasa sungguh bulan Zulhijjah. Nampak lagi? Dia kena kurung pada satu tempat. Katakanlah dia dikurung pada satu tempat tu bermula pada bulan Rejab. Okey, Rejab, Syaban, Ramadan. Dia pun masuk lagi Ramadan. Dia pun berijtihad masuk lagi. Dia berijtihad, dia cari tanda-tanda, bukti-bukti. Tiba-tiba nampak dah pada ijtihad dia berat masuk dah hari ni. Berat masuk dah. Jadi kena puasa. Dia puasa cukup sebulan. Lepas daripada tu dia tubik daripada tempat tersebut, ternyata hak yang dia puasa sebulan saat itu bukan bulan Ramadan, lepas Ramadan dah dia puasa. Hak Ramadan sungguh hidup puasa pun. Okay, boleh faham? Maksudnya ijtihad dia tersalah. Hak yang sungguh Ramadan hidup puasa, dia ijtihad berlaku selepas daripada Ramadan. Maka kata ulama, fa in wafaqa ma ba'da Ramadan ajza'ah. Memada dah ia akan dia. Memada tak ada masalah. Sah. Patut jatuh qada ke tunai? Wa huwa qada'un. Jadi jatuh qada. Jadi bermakna kalau jatuh qada, maka kena tengok bulan Ramadan tu. Kena tengok bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tu 30 hari, kalau dia puasa baru 29 hari, dia tambah sehari lagi. Nampak kan? Sebab jatuh benda qada. Ni alal asah, di atas qaul asah. Muqabil asah. Dia kata bukan jatuh qada, jatuh tunai. Walaupun dia puasa bukan bulan Ramadan. Dengan ijtihad dia jatuh puasa itu tunai. Dah beza lagu mana? Mengikut pandangan yang kedua. Mengikut pandangan yang kedua apabila jatuh tunai, andai kata Ramadan asal 30 hari.
Tapi hak yang dia ijtihad saat itu memang betul satu hari bulan Zulhijjah, dia puasa sampai ke akhir bulan Zulhijjah. Tapi masalah bulan Zulhijjah hari itu 29 je. Sebagai contoh, 29 sahaja. Ataupun kita tak Zulhijjah, Zulqa'dah lah, Zulqa'dah. Okey, sebab dia Syawal sebab jauh sangat Zulhijjah, kita tak Zulqa'dah. Jadi bulan Ramadan 30 hari. Lepas tu dia tak puasa bulan Ramadan. Lepas tu masuk satu Zulqa'dah, dia ijtihad. Ni satu Ramadan lah. Sebab bunyi degung. Biasanya kampung dia masuk satu bulan, hari bulan degung. Ni bunyi degung dah ni. Ramadan dah ni. Dia pun puasa. Puasa. Lepas tu bunyi degung. Habis dah Ramadan dia. Padahal hak degung pula kali kedua tu adalah Zulqa'dah. Jadi bermakna dia puasa pada bulan Zulhijjah. Atas pandangan yang mengatakan hak tu adalah tunai, maka kena ambil bulan tu. Kalau bulan Ramadan 30 hari, bulan Zulqa'dah yang dipuasa hanya 29, maka tak perlu kena tambah dah sebab jatuh tunai. Okey, boleh faham? Okey, bulan tu lah jatuh tunai. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad jatuh qadha. Okey, boleh faham tak? Okey, habis. Falau naqasa, maka jikalau kuranglah ia kembali kepada ma ba'da Ramadan. Wa kana Ramadanu tamman, dan adalah Ramadan itu sempurna. Bulan hak yang lepas daripada Ramadan, hak yang dia berpuasa saat itu kurang. Tak cukup 30. Itu makna kurang. Sedangkan bulan Ramadan saat itu sempurna. Maksudnya cukup 30. Jadi dia puasa 29, bulan Ramadan 30. Ketika tu jawab bagi lau lazimahu yaumun akhar. Lazim akan dia, wajib akan dia oleh hari yang lain. Kena tambah sehari lagi. Okey, saat ni kalau sekiranya muafakat selepas daripada Ramadan. Dan kalau puas secara kebetulan sebelum daripada Ramadan, walau ghalita bitaqdim, dan jikalau tersalahlah ia dengan taqdim, dengan didahulukan. Ingat Ramadan dah, rupanya baru Sya'ban, bahan dah pada bulan Sya'ban puasa. Nampak? Katanya walau ghalita bitaqdim wa adraka Ramadan, dan ia akan Ramadan. Dia sedar saat ni tu sebelum Ramadan. Dia dibebaskan sebelum daripada Ramadan. Tengok tak? Dia dibebaskan sebelum daripada Ramadan. Jadi dia dang Ramadan. Dia katalah, dah masuk lagi Ramadan, aku puasa dah pulang. Dia puasa sebulan saat itu dengan ijtihad dia. Lazimahu sawmu, lazim akan dia oleh puasanya Ramadan. Kena puasa mula. Dari dang Ramadan. Nampak kan? Dia dah puasa mula. Dah puasa dah, boleh pahala je lah. Baik. Wa illa, dan jika tidak benda, jika tidak dang Ramadan. Maksudnya dia puasa pada bulan Rejab. Dia ijtihad, dia nakuk bulan Ramadan dah, rupanya pada bulan Rejab. Kita kata bukan bulan Rejab, kita kata bulan Sya'ban lah, mudah sikit. Dia ijtihad. Dia ingat bulan Ramadan, rupanya bulan Sya'ban baru. Cukup sebulan. Okey, boleh. Lepas tu masuk Ramadan, hidup dah jaga lagi. Dia kena kurung lagi. Lepas daripada Ramadan, baru dilepaskan. Dia kata, lepas dia masuk Zulqa'dah. Tiba-tiba lepas balik kapal, orang duk beraya lagi. Dah. Aku puasa rupanya no bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Okey, dia dah Ramadan kan? Tadi dah. Maka di sini ada dua pandangan. Wa illa, dan jika tidak. Wa illam yudrik Ramadan. Jika dia tidak dang bulan Ramadan, maka fal jadidu, maka qaul jadid wujubul qada, wajib dia kena qada semula. Wajib kena qada balik. Faham? Namun ada pandangan yang kedua mengatakan lawan bagi jadid, iaitu qaul qadim, mengatakan tidak wajib qada sebab ada keuzuran, sah dah puasa dia. Baik, tapi pandangan mu'tamad adalah pandangan jadid, wajib dia kena qada semula. Dengar tak, Bi? Isi tak? Tengok model. Tengok. Boleh? Boleh boleh, kita teruskan. Seterusnya katanya walau nawatil haidu sawma ghadin qabla inqita'i damiha
thumma qata'a laylan sahha in tamma laha fil laili aktsarul haidhi. Katanya, sekiranya telah berniat oleh perempuan yang haid, sama juga perempuan yang nifas. Perempuan yang nifas sama juga. Sekiranya berniat oleh perempuan yang haid, sauma ghadin, akan puasa pada kebesokan harinya. Tapi dia niat asal itu qabla qita'i damiha, sebelum berhenti darahnya. Darah dah keluar lagi, niat dah. Darah dia masih lagi keluar. Kita orang perempuan yang haid, tak sah puasa dia, bahkan harang dia puasa. Bukan setakat tak sah, malah harang dia puasa. Orang puan haid ni, darah dia masih lagi keluar pada malam tersebut, dia pun niat, esok aku nak puasa Ramadan esok. Thumman qata', kemudian berhentilah ia darah lailan pada malam hari. Okey. Lepas daripada tu darah berhenti pada malam hari. Kalau darah berhenti pada siang hari, jelaslah tak sah puasa. Faham? Sebab di syarat, antara syarat sah puasa mesti kena suci sepanjang hari, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Nampak kan? Kalau ni darah berhenti pada malam hari. Jawabnya sahha, sahlah puasanya, puasa dia sah. Kerana niat tersebut memadai. Tapi dengan syarat in tammadaha fil laili aktsarul haidhi. Itu syarat dia. Sah saat itu jika sempurna baginya al-haid pada malam hari itu sebanyak-banyak haid. Cukup dah pada malam hari itu sebanyak-banyak haid. Maksudnya dia tengok start daripada keluar sampai ke pukul 3 pagi tu cukup dah 15 hari 15 malam. Darah tak terbit lagi Tapi pukul 3 pagi cukup dah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak hari berapa hari? 15 hari 15 malam. Jadi bermakna lepas daripada pukul 3 pagi tu masuk hari ke-16 dah. Nampak kan? Jadi tak mungkin dah darah haid. Nampak kan? Maka sah sebab dia yakin esok pasti dia suci. Nampak? Nampak lagi? Sah. Baik. Melainkan, dia ada melainkan pula. Dia masalah ni kita nak perincikan, kita kena faham bab-bab haid lah. Melainkan tak sah juga sekiranya lepas daripada sempurna sebanyak-banyak haid. Contoh kita kata pukul 3 pagi cukup dah 15 hari. Tapi lepas pukul 3 pagi masih lagi keluar darah. Masih lagi keluar darah. Dan dia dapat membezakan sifat darah. Maksudnya pada peringkat awal 5 hari darah warna merah. Jadi lepas daripada tu baru bertukar menjadi warna hitam. Jadi lepas daripada pukul 3 pagi tu darah warna hitam. Jadi bermakna 5 hari hak merah tu dikirakan istihadhah. Hak ni dikirakan haid. Jadi kalau lepas daripada keluar fajar masih lagi ada darah warna hitam, maka dikirakan darah tersebut sebagai darah haid. Bila darah haid, maka sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab masalah ni kena perinci. Cuma bagi orang yang belajar bab haid secara terperinci, dia fahamlah masalah ni. Jadi pendek kata, kalau orang tanya, orang puan dalam keadaan haid, sah tak dia niat pada malam tu? Kita kata kena tengok dulu, kata sah ke tak. Mana? Kena tengok mana? Okey. Darah haid dia sampai tak sebanyak-banyak haid sebelum daripada siang hari. Kalau sampai sebanyak-banyak haid sebelum daripada siang hari, maka sah darah, sah puasa tersebut. Tapi dengan syarat darah kena berhenti pada malam hari. Okey, jelas kan? Wa kadza qadrul adati fil asah. Seperti ini juga qadar adat pada kaul yang asah. Sama juga. Sempurna baginya sebanyak-banyak haid. Ni baru dia mari 7 hari, tapi biasanya haid dia 7 hari. Sokmo. Jadi biasanya haid dia 7 hari. Ni cukup dah 7 hari. Dalam pukul 2 tu cukup dah 7 hari. Biasa gitu lah. Biasa lepas-lepas gitu lah. Dia bangun tidur saat ni tu. Memang tak ada darah. Biasa gitu lah. Jadi biarlah niat lalu pada malam tu. Faham tak yang? Dan dia bangun pagi esok, memang darah berhenti dah sebelum daripada siang hari. Maka sah puasa dia. Dengan niat tersebut. Walaupun masa dia niat, darah masih lagi keluar. Habis. Katanya faslun, ini suatu fasal.
syartus sawmi al-imsaku 'anil jima'. Syarat puasa adalah kena menahan diri daripada jima'. Syarat puasa mesti kena menahan diri daripada jima'. Dia kata syarat. Sama juga tadi kita cerita, hak ni adalah ma la budda minhu. Perkara hak yang tidak dapat tiada. Benda hak yang mesti dilakukan bagi orang yang berpuasa. Sebab menahan diri daripada jima' ni bukan syarat. Sebab dia masuk dalam mahiyatu as-saum, hakikat puasa. Maka dia termasuk dalam rukun, bukan syarat. Sebab syarat di sini dengan makna benda ma la budda minhu, mesti benda yang mesti dilakukan benda ni. Syarat puasa adalah al-imsak, menahan diri anil jima' daripada jima' dengan sengaja. Kalau dengan terlupa, itu tak ada masalah. Jadi kalau orang tu berjima' dalam keadaan dia sengaja, maka batal puasa dia. Batal, bukan setakat batal. Bukan wajib kena bayar. Wajib dia kena bayar kifarah. Antara kifarahnya benda, puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari, setiap hari dia, kalau dia buat setiap hari benda tu, maka 2 bulan berturut-turut untuk setiap hari. Kalau 2 hari, 4 bulan. Kalau 3 hari, 6 bulan. Jadi pada anda ingat minggu lepas, hari Rabu minggu lepas, anda nak kongsi je lah. Tapi anda pun, kita tidak hina kepada siapa-siapa. Cuma hanya perkongsian, pengetahuan. Ada orang tu dia telefon kanan, seorang perempuan tu dia telefon kanan. Nama anda tak tahu apa sekali. Dia tanya hukum. Dan ayatnya berlaku. Tapi Alhamdulillah dia telah insaf sekarang ni. Alhamdulillah lah. Dia kata dia tanya masalah kifarat puasa ni. Ni kifarat dia malu-malu kau. Tapi telefon. Dia kata, masa ada jabat mufti tu lah. Minggu lepas. Dia kata masalah dia ni lah. Dia malu nak khabar tu. Jadi dia kata berlakulah. Masa mula-mula tu, masa tu kita dah tahu lagi kata dah, kita masa tu kita yelah kita tak tahu lagi masa tu, dah tahu kan, dah tahu, dia kata tahu, cuma masa tu kita benda dah ambil begak lah bab puasa ni. Jadi masuk Ramadan pun bersetubuh, hidup rakyat bersetubuh. Cuma dia rakyat tu lah berlaku benda tu lah dengan suami, dia kata dengan cik suami. Lepas tu nak tanya lagu mana hak yang perlu kena buat. Lepas tu dia kata bukan sekali, 2-3 kali dia kata. 2-3 kali. Jadi 2-3 kali dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap kali mesti kena puasa 2 bulan berturut-turut. Baik. Jadi akan datang kita akan bincang benda tu. Ni sambil lalu je ni. Syarat puasa mesti kena menahan diri daripada jima'. Jima' dengan sengaja. Kalau dengan dalam keadaan terlupa, hak tu dimaafkan. Ataupun tidak tahu hukum juga dimaafkan. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita berhenti sini dulu. Cuma kita ada satu soalan, anda kena baca dulu soalan yang diajukan oleh penanya. Okey, ada soalan yang diberikan kepada hamba oleh Ustaz Mang kita daripada soalan daripada apa yang kita bincang minggu lepas ni. Dia kata bagaimana jika ada seorang yang adil bersaksi bahawa dah nampak anak bulang, tetapi pihak berautoriti yang melihat anak bulang tak nampak lagi. Baik. Jadi ada orang tu bersaksi nampak anak bulang, berautoriti tak nampak anak bulang. Baik. Dia sekarang ni dalam masalah melihat anak bulang, dia bukanlah keputusan hanya berada pada pihak berautoriti. Bahkan sekalian mukallaf yang cukup syarat dia adil dalam bab syahadah, semuanya berautoriti belaka. Maksudnya dia berhak untuk bersaksi di hadapan hakim. Jadi apabila dia khabar kepada hakim, hakim tengok betul penyaksian dia, maka kira sabit anak bulang. Begitu. Cuma kita ni kita tak nampak lah anak bulang, kita tak tengok. Jadi ada pihak berautoriti lah yang tengok anak bulang. Maka tak apalah di tempat kita. Tempat kita ni payah sikit nak nampak anak bulang sebab banyak dilindungi oleh awam. Baik. Jadi kalau sekiranya siapa-siapa pun yang nampak anak bulang, lepas tu dia jumpa dengan hakim, dengan pemerintah, dengan orang yang dilantik oleh kerajaan, maka orang yang dilantik oleh kerajaan tu mesti kena menerima apa yang dia cerita kalau orang tu siqah. Kalau dia nampak anak bulang, dia nak pergi khabar ke orang, dia nak naik saksi, tak jadi juga. Dia kena naik saksi, lepas tu
penyaksian dia diterima, barulah diwajibkan berpuasa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Jadi insya-Allah untuk bulan puasa ni kita akan maklum semula masa mana, pukul berapa dan bagaimana, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik, dan terima kasih kepada semua yang join, yang share dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf banyak-banyak di atas kekurangan pada malam ini. Ada sedikit masalah teknikal yang insya-Allah akan datang kita akan baiki. Jadi terima kasih kepada semua. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengadilan.